bila saya mengkaji kuasa Allah itu, dapat juga berjumpa dengan orang-orang Jerman datang daripada Medina, dia student sana, datang Pulau Pinang nak cari jodoh. Kita waktu tu duduk Mesir, kita free kan, kita bawa lah jadi macam tour guide, dia berjalan. Oh ya. Akhirnya dia pun recommend, you better come to Medina and study there. That is the best place to study. Itu yang saya berangkat tu. Uish. Selepas 4 tahun. Ah, Sebab ada orang Jerman yang datang. datang nak cari Isteri orang Islam. Ya. Jerman orang putih, Orang putih Caucasian. lah. Dan dia dah masuk Islam. Oh, dia masuk Islam 2 tahun lebih awal dari saya. Dan dia belajar di Madinah. Dia belajar di Medina. Kemudian dengarkan orang tahu mungkin nak kahwin senang di Malaysia ni, datang. Ini yang kata takdir Allah tu. But at that time, masa sebelum pergi tu memang just study full time je dekat masjid. Jumpa imam. Ada berapa guru yang saya ikut. Ya, Allah yarham. Semua dah meninggal lah guru saya. Ya, Imam Mesir Pakistan, Maulana Yaqub Al-Ansari. Maulana? Dia Maulana lah. Dia yang terjemah kitab tabligh, 6 prinsip tabligh. Oh ya? Dia yang terjemah. Orang Itu Malaysia? bahasa Melayu. Dia Orang India. Dia orang India? Memang India. Yang Imam Mesir Pakistan. Memang asalnya India. Kemudian Ustaz saya lagi, Ustaz Zainal Abidin Zamzam. Ini orang Malaysia. Asal orang Banjar. Ustaz Yahya dari Aceh. Ustaz Hussein Rafiq daripada Arab. Tapi cakap Melayu lah. Tapi Alhamdulillah lah, guru-guru itu yang saya belajar ni guru-guru yang Alhamdulillah lah, saya terdedah lah dengan Quran dan Sunnah daripada waktu itu. Tak banyak adat sangat. Quran, hadis. Alhamdulillah. Takdir Allah bila 2 tetamu datang, kita ada perkenalan, dia kata, you come. We will recommend you to study in Medina. Alhamdulillah. Kita pergi dapat beasiswa. Dapat beasiswa? Masa tu study in apa? Ada universiti bahasa ke? Arab. Universiti kita kena belajar bahasa dulu. 2 tahun. Alhamdulillah, that is the journey lah. So Syekh memang fasih gila bahasa Arab lah. Belajar insyaAllah. InsyaAllah kat Madinah. Ke Madinah. Lepas habis 2 tahun bahasa Arab kemudian? 4 tahun kita masuk kuliah dakwah dan And itu adalah first time keluar negara? My first history lah, leaving the country. So nak experience tu? Pengalamannya bagus. Nikmat lah. Tapi saya nak kapal haji dah. Malam-malam saya pergi. Oh ya. Yeah. Dari Pulau Pinang nak kapal haji. Tak terkejut tengok negara, jumpa orang Arab semua? Tak lah. Biasa kita je. campur macam-macam orang. Oh yelah, kat masjid tu kan dah ada Maulana semua kan. Jadi tidak. Hanya kita. Dan bila kita baca sejarah dari Islam, tengok bagaimana Nabi hijrah ke Madinah, bagaimana Nabi pilih untuk makam, kalau dia meninggal nak makam di Madinah, ada kelebihannya. Memang Madinah satu tempat yang sangat tenang dibandingkan dengan Mekah. Alhamdulillah lah, tempat yang kita pergi pun tempat yang kebetulan hampir tak salah saya, lebih dari 50% student adalah orang saudara baru. Oh ya? Yeah. Daripada satu dunia. Dari Canada ada, dari Korea ada, Taiwan ada, Thailand ada, daripada Afrika, macam-macam bangsa lah. Very interesting. Sanggup dia, sebab dia akan makan masa yang panjang. Tapi Alhamdulillah kerana kita tak terasa sangat. Because of the scenario, suasana, the international student, all kebanyakan saudara baru juga. So we interact very good. Yeah? We feel like a big family. Along this one, daripada 4 tahun dan 2 tahun dah belajar bahasa, tak ada syak wasangka terhadap agama Islam macam mana tu? Memang dah confirm masa tu dah yakin 100% lah? No problem lagi. Tak ada lagi dah. Tak ada lah yang trigger. Nampak Islam is very practical, logical, rational, relevant. Semua yang kita tu cari semua kita jumpa. Yang dulu kita sedang mencarikan, semua dah
kita jumpa lah. So tak ada masalah. Tak ada lagi lah sedikit keraguan, was-was lagi. Kita terus siratul mustaqim ni. Itu yang mudah. Ini hidayat Allah juga lah. So lepas 2 tahun yang di universiti tu sambung study juga? Terus 4 tahun dekat kuliah tu dakwah dan usuluddin. Itu kuliah dakwah dan usuluddin. Kenapa course tu? Kerana kita suka dakwah kan. Oh, okey. Lepas itu kita study under Syekh Muhammad Nasir Albani, seorang pakar hadis. Jadi kita suka pada sunnah-sunnah Nabi. Suka that's how we feel, because kita baca sejarah Nabi Muhammad lepas itu, how he suffer, how he gone through all the challenges. Sebelum dia jadi Nabi, semua orang terima dia dengan baik. Abu Lahab, Abu Jahal, semua sayang dia. Tapi bila dia dilantik jadi Nabi, dapat wahyu dari umur 40 tahun, ramai pula memusuhi dia. Tengok dia punya ujian tu. Bukan? Tapi dia tak putus asa. Dia terus dakwah. Sampai mereka cukup sayangnya apa dia cakap, semua orang percaya. Tapi lepas masuk Islam, orang kata dia gila, orang ni pengacau, memecah belah, macam-macam fitnah. Tapi he never give up. Itulah pribadi Nabi itu, menjadikan kita sayang. Ya, bagaimana dia sanggup menghadapi kesusahan, dia korban macam-macam, terpaksa hijrah Makkah ke Madinah. Kan? That make me feel very close to the Prophet. Tengok dia susah payah nak selamatkan orang. Tapi dalam 23 tahun seluruh Mekah jadi Muslim. Ini luar biasa. Dengan apa? Bila kita cek, dia bukan berdakwah dengan pandai cakap, dengan contoh tauladan dia yang terbaik. Dia bukan cakap saja, dia tunjuk contoh. Nak jadi saudagar yang jujur, amanah, jangan tipu, ya, jangan khianati orang. Dia jadi saudagar yang berjaya, menjadi seorang suami yang berjaya, bapa yang berjaya, pemimpin yang berjaya. Anything you look into pribadi Nabi Muhammad, he is the best example. Contoh yang terbaik. Itu yang jadikan kita sayang dia. Everything you nak, you tengok dia satu orang cukup. He have everything. Adabnya, bila jumpa orang tua hormat, jumpa anak-anak sayang, hormat jiran tetangga, hormat tetamu, jangan cakap bohong, jangan khianati. Itu ya sifat-sifat Nabi kan, siddiq, amanah, fatana, tabligh. Cakap betul. Kalau tidak, diam lebih baik. Bahasa yang dia guna, bahasa yang terbaik. Ya. Kemudian kalau dia amanah, you jangan susah hati lah. Dia tak akan khianat. Tapi dia banyak hikmah. Hikmah ialah perbuatan dia itu. Apa yang dia cakap, dia buat. Walk the talk lah. Bukan macam kita cakap banyak, lepas itu tak buat. Bukan. Kita kalau Islam cantik, kita pula tak ikut. Kita sendiri tak ikut. Bukan. Kita hanya kata, Islam bagus, tapi kenapa kita tak jadi bagus? Islam itu bersih. Islam itu amanah. Kenapa kita khianat? Islam ada halal haram. Kenapa kita suka yang haram? Contohnya. Itu ya kelebihan Nabi dan sahabat-sahabat. They set the good example. Dan mereka menghadapi macam-macam ujian. Tidak patah semangat mereka. That give us a lot of good spirit lah. Apalagi kita tak banyak ujian pun banding dengan mereka. And that give me the spirit. Tu yang membuatkan Syekh bila balik tu nak buat dakwah. Ya, kita kena dakwah. Alhamdulillah. Sebelum balik Malaysia, apa perkara pertama Syekh buat? Itu saya masih ikut guru saya balik-balik waktu saya cuti sekolah, saya balik. Oh, every balik, year dia cuti. Balik Malaysia? Balik Malaysia. Okay. So balik waktu itu kita dah belajar, ada ilmu sikit.
ikut guru kita. Guru kita latih kita untuk berdakwah. Cara dia senang. Muqaddimah saya cakap 10-15 minit. Apa yang saya belajar, saya kongsi. Dekat mana? Di masjid-masjid. Tapi saya tidak dakwah pada orang Muslim lagi. Orang-orang yang tidak Muslim. Hanya dia latih untuk saya cakap. Di sana kita belajar. Ya, ilmu dah ada. Pengalaman ada. Tapi kita belum biasa lagi untuk menyampaikan ajaran Quran Sunnah kepada orang-orang Malaysia lah contohnya. Kan? Macam ceramah punya style lah. Dia macam kuliah-kuliah. Kuliah. Bukan ceramah, kuliah punya. Di masjid. Berapa lama macam tu? I think about, every year cuti saya balik. Lepas kita sambung balik. Tahun 80, saya pergi ke Perancis, bertugas sebagai penasihat bagi pelarian Islam Cambodia. Macam boleh pergi France dapat offer ini kerana kawan-kawan kita Cambodia ada yang belajar dekat Medina. Mereka dia tak boleh balik. Khmer-Rouge masuk membunuh orang Islam banyak di Cambodia. Siapa bunuh Syekh? Khmer-Rouge. Khmer ini satu kumpulan yang very extreme. Khususnya orang-orang Islam dia bunuh. Waktu semayang pun dia bunuh. Itu berlaku kalau sejarah you ikut Cambodia punya. Dan lepas tu orang-orang Muslim Cambodia dia tak boleh balik. Lepas tu mereka kalau student pergi ke France, Amerika, you tengoklah. Senang dapat kerakyatan. Bahkan dua negara ini buka pintu mereka. Dia tahu apa yang berlaku di situ. Suasana itu memang zalim. Dia potong kepala orang Islam, dia cucuknya. Orang Cambodia juga ada orang tu. Tapi Khmer-Rouge punya kumpulan. Diorang pegang negara tu ke? Dia attack the country. Dia macam buat revolution di dalam lah. Orang yang ekstrim. Tapi kenapa dia target negara orang Islam? Time tu memang random lah. Ujian lah Allah kepada mereka juga. Lepas tu saya pun pergi sebagai penasihat bagi mereka hampir lebih daripada setengah tahun. So, duduk di situ? Di Perancis. Di France Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So, dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add-on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je.
Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.